Okey, sebab tu kalau kita bagi sumbangan kepada orang lain atau bagi hadiah, kalau orang tak terima, jangan paksa. Sebab mungkin dia rasa saya tak layak kot untuk menerima yang ni. Jom kita pergi bagi pada orang yang lebih layak. Jadi kita kena hormatlah dia. Tapi kebiasaannya bila orang bagi, maka sebaiknya kita terima. Itu kaedahnya. Orang bagi, kita terima. Dan seandainya benda tu tidak manfaat untuk kita, kita sendiri dalam diam bagi kepada orang lain supaya orang yang bagi kita tu dapat pahala. Dia begitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan peluang yang masih ada, dan bersyukur juga kerana hati kita ni Allah pimpin untuk memilih urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan yang penuh dengan kemanfaatan. Walaupun kita penuh dengan kelemahan, tapi ada usaha untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih baik daripada hari demi hari, insya-Allah. Dan kita selalu sebut bahawa ilmu ini, dia ni nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Belajar terang, belajar terang, belajar terang. Kalau kita biarkan apa yang kita belajar masa darjah 6 dulu sampai umur 66 tak belajar juga, maka kita berada dalam kegelapan. Ya, insya-Allah kita sambung pengajian kita di dalam bab Ashabur Rasul atau sahabat-sahabat Rasul, dan kita masih lagi berbincang tentang kelebihan kaum Ansar. Ya, kelebihan kaum Ansar iaitu kaum yang telah menerima Nabi ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kaum yang mula-mula bukan sekadar menerima Nabi sebagai tetamu, tetapi menerima Islam sebagai agama. Malah kaum ni adalah di antara mereka yang membantu dakwah Nabi, sehinggalah Madinah itu terbukti terbangun menjadi Madinatul Islam. Ya, negara Islam. Kaum Ansar yang kita belajar, mereka terdiri daripada dua kaum, iaitu Aus dan Khazraj. Ya, baik. Kita ulang balik daripada nombor 1 sehingga nombor 6, kita sambung nombor 7. Nombor 1 dulu kita tahu disebut keutamaan kaum Ansar adalah dia itu lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Kita bukan kata orang lain, parking ustaz pun dia parkingnya. Itu contoh.
Contoh ya. Jadi kita kena belajar daripada kaum Ansar, iaitu kita kena mementingkan dan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Korban sikit. Okey, baik. Yang kedua, kenapa kaum Ansar itu lebih dipandang tinggi? Kerana kaum Ansar itu Allah yang bagi nama. Kita ni mak bapak yang bagi nama. Tapi yang ni Allah bagi nama. Dan seterusnya, yang ketiga yang kita dah belajar, Allah mencintai kaum Ansar. Sebab tu Ansar itu dia lebih daripada kita. Allah ni dia direct bagi tahu kepada Nabi tentang kasih dia kepada kaum Ansar. Sebab kaum Ansar mementingkan orang lain, membantu tambah pernah putus. Yang keempat, kenapa kaum Ansar ini hebat? Sebab Nabi mengatakan tanda orang beriman adalah apabila dia mencintai kaum Ansar. Jadi kalau kita tak ambil peduli langsung tentang sirah bagaimana kaum Ansar membantu Nabi dalam perjuangan Nabi, maka takut-takut kita ni iman kita tidak sempurna sebab tak ambil peduli langsung sirah dan dakwahnya Nabi SAW. Ya, apa dia? Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Samalah, sebab tu ulama kata sampailah hari ini cintailah orang Madinah. Kasihlah dengan orang Madinah. Kan ya? Itu penting. Yang kelima, kenapa kaum Ansar diangkat begitu besar di sisi Nabi dan di sisi Allah? Kerana apa? Kerana Nabi telah berwasiat kepada semua orang. Wasiat Nabi bukan pesan. Kalau pesan ni dia pesan ramai-ramai secara rambang gitu. Tapi wasiat ni khusus. Apa Nabi kata? Berbuat baiklah kamu kepada kaum Ansar. Itu menunjukkan bahawa kaum Ansar lebih tinggi daripada kaum-kaum yang lain. Itu yang kelima. Dan perbincangan kita yang terakhir pada 15 hari bulan 8 hari itu adalah yang keenam, kaum Ansar, kenapa dia paling bagus dan tinggi di sisi Allah? Kerana dialah yang paling banyak mati syahid. Di Jannatul Baqi', mereka lah yang paling banyak sekali. Ya, mereka yang disebut di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Qatadah pernah berkata, kami tidak ada tak tahu jika ada satu kaum Arab yang paling banyak mati syahid, paling putih dahinya cahaya di hari kiamat, melainkan kaum Ansar. Gitu. Kita di dunia boleh takat nak berseri dengan fair and lovely. Tapi di akhirat nanti belum tentu lagi. Tapi syarat dia itu. Itu yang keenam. Dan hari ini kita sambung yang ketujuh. Minta maaf mengaji dengan saya itu perlahan-perlahan sikit. Sebab yang mengaji itu pun pick up dah slow. Tu kan slow. Jadi kita mengaji slow. Nombor 7 sambungan pada hari ini apa? Kenapa kaum Ansar dipilih sebagai kaum yang sangat-sangat hebat? Kerana kaum Ansar adalah kaum yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai. Terdapat riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Nabi pernah melihat para perempuan golongan daripada kaum Ansar dan datang bersama dengan anak-anak daripada kalangan Ansar. Dan Anas menduga mereka datang agak-agak pada hari itu kerana ada walimah, ada kenduri kahwin. Ni satu lagi pesan. Berapa kali dah TikTok dok keluar. Kenduri kahwin paling utama dibuat oleh pihak lelaki, bukan perempuan. Jadi orang perempuan yang kelang kabut sangat kenapa? Kenduri pertama paling besar, paling utama adalah di rumah lelaki. Contoh, akad nikah di Surau Taman Permata.
Tugasan selepas itu pergi mana? Rumah? Biasa pergi rumah perempuan. Tak. Lepas akad nikah, suami gendong je bini dia. Balik ke rumah dia, rumah lelaki. Dan buat kenduri di rumah lelaki. Kenapa? Pengumuman pertama bahawa inilah isteriku. Jangan salah faham nanti. Ini dia. Itu pengumuman. Ini diumum di rumah perempuan. Kan ya? Maka ada orang perempuan bawa anak-anak pergi walimah, pergi kenduri kahwin. Mereka ini daripada perempuan-perempuan atau ibu-ibu di kalangan kaum Ansar, dan mereka itu juga adalah daripada anak-anak daripada kaum Ansar. Dan lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka. Apa sabda Nabi? Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Ya Allah, ya Tuhan, kalian ditunjuk pada ibu-ibu daripada kaum Ansar dan anak-anak daripada kaum Ansar itu. Antum ahabbin nasi ilai, adalah orang yang paling aku sayang sekali. Dan dalam hadis ini baginda mengulangi salasa marrat, 3 kali. Sangkut. Tang mana dia sangkut? Okey, baik. Jadi dalam hadis ni Nabi betul-betul buat pengakuan. Wahai kalian kaum Ansar, ibu-ibu daripada kalangan kaum Ansar, anak-anak daripada kaum Ansar, antum, kamu, min ahabbin nasi ilayya, adalah orang-orang yang aku paling cintai dan aku sayangi, yakni berbanding daripada orang lain. Kenapa? Sebab kaum Ansar mula-mula nombor 1 adalah mereka tak penting diri sendiri. Kita baju raya kita dulu. Contoh, kalau kita dulu lah, kan ya, maka sepatutnya kalau ibu bapa ni biasanya dia fikir tentang anak-anak dulu. Tapi kalau suami isteri, dia akan fikir isteri dulu. Suami dah besok nak raya baru bini tanya. Esok nak raya baru tanya, awak tak boleh baju? Masa di tempah baju dia 4 pasang, dia tak tanya baju laki dia. Jadi kita kena. Macam itulah keutamaannya. Maka Nabi mengakui kaum Ansar adalah kaum yang paling dicintai olehnya. Ini hadis yang diambil daripada Anas bin Malik. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kenapa saya tekan sikit kesahihan ni? Sebab ni bulan Rabiul Awal. Bulan ni orang dengar tentang sirah Nabi. Cerita tentang maulid. Banyaklah ustazah dan ustaz cerita tentang Ukasyah. Menangis-nangislah kita dengar. Meleleh-leleh. Udah macam cerita Yusuf Haslam buat drama. Tu kan buat filem. Menangis-nangislah kita. Bahawa Ukasyah ni dia tuntut dengan Nabi. Sebab Nabi pernah bila angkat tali sebatan kena kat belakang dia. Jadi dia tuntut sebelum Nabi mati dia nak sebat Nabi. Tapi rupa-rupanya bila Nabi buka baju dia peluk Nabi. Maka hadis tu adalah palsu, bohong sebohong-bohongnya. Tapi yang sampaikan cerita tu ustaz dengan ustazah di meja penceramah. Ukasyah ni nipu je. Ukasyah tu betul. Dia salah seorang yang telah disebut oleh Nabi akan masuk syurga dalam hadis-hadis yang lain. Tapi cerita tentang dia tuntut dengan Nabi tu bohong. Tak ada sanad yang sahih, malah kepalsuan. Tapi itulah bertebaran di dalam cerita-cerita ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah. Sebab tu kita sebut yang ni bila Nabi ngaku aku sayang pada kaum Ansar, hadis ni Bukhari. Hadisnya adalah sahih. Ya, dan Hisham bin Zaid menuturkan
Aku mendengar Anas bin Malik menceritakan seorang wanita Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya. Cerita tadi daripada Anas bin Malik, cerita ni juga daripada Anas bin Malik. Kenapa? Anas bin Malik ni mak dia hantar pergi duduk dengan Nabi, menjadi maula Nabi, budak suruhan. Khidmat dengan Nabi tanpa sebarang bayaran. Daripada umur dia 10 tahun sampai umur dia 20 tahun. 10 tahun duduk bersama dengan Nabi. Jadi banyaklah riwayat yang datang tu dia cerita pasal Nabi. Dia menjadi saksi, ada orang datang jumpa, ada orang datang jumpa, dia jadi saksi. Apa katanya? Yang tadi ramai orang datang jumpa Nabi. Waktu bila? Walimah. Jadi salah ke tidak kalau ada wanita-wanita nak pergi jumpa dengan ustaz-ustaz dan alim ulama? Tak salah lah. Sebab ada wanita pergi jumpa dengan Nabi. Tapi salahnya bila mereka berjumpa berdua-dua. Yang tu salah. Gitu. Ya. Maka kalau contoh baru 2 minggu kami ada rombongan daripada dua bas datang rombongan ke madrasah saya. Kalau ikut, maka dalam bas tu lah, kalau 2 bas tu katalah 80 orang. Kalau ada lelaki mungkin 8 orang aja. Yang lain semua perempuan. Kan ya? Tapi boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Apabila tidak menimbulkan fitnah. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak ziarah dan sebagainya. Baik. Wanita Ansar datang bersama anaknya dan kemudian baginda mengajaknya berbicara. Nabi ni ajak mereka bercakap dan berbual. Ya, bercakap dan berbual, dan Nabi menyatakan wallazi nafsi biyadihi. Demi Allah, jiwaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi sumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi nyawaku, demi jiwaku dalam genggaman Allah. Innakum, kalian itu, ya, ahabbun nasi ilayya, aku cinta lebih daripada yang lain, ataupun paling aku sayang. Ini hadis ni juga riwayat Imam Al-Bukhari, hadis ni juga riwayat Imam Muslim, hadis ni juga riwayat Imam An-Nasai. Nak menunjukkan bahawa seronoknya kan. Dan apabila kita sayang kepada orang Ansar, maka bermaksud kita juga sayang dengan sunnah Nabi, sebab Nabi menyayangi mereka. Begitu maksudnya, ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengunjungi kaum Ansar. Jadi kita kena belajar. Tapi kita kalau pergi umrah di Madinah 3 hari je. Kalau ikutnya Madinah 3 hari, di Mekah 5 hari. Kalau dulu lama sikit, sekarang ni lebih kurang 12 hari je. Atau 10 hari je, kadang-kadang gitulah. Pada hakikatnya, kalau siapa nak ambil masa lama sikit pun di Madinah, kalau ada ruang, dipersilakanlah. Pergilah berjalan-jalan mencari pengajaran, bukan pergi pasar kurma. Kurma sini pun dah banyak dah. Kan ya? Jadi pentingnya adalah Nabi ni dia selalu ziarah kaum Ansar. Jadi kita tak dapat nak jumpa kaum Ansar sebab mereka dah tak ada. Maka kita ambil pedoman Nabi suka ziarah. Agak-agaklah di antara kita yang ramai-ramai ni, di antara kita ni, rumah siapa kita dah pergi dah. Ataupun datang jumpa di sini aja. Jemput makan cekodok pun tak pernah. Sedangkan duduk sebelah dia je. Contoh kat sini, sebelah ni gini. Tu. Pernah ke tidak? Datang rumah nak buat goreng pisang, pernah kan? Alhamdulillah. Tu. Iya. Ziarah menziarahi cukup besar dia punya kebaikan dia. Cukup besar. Masa nak ziarah, bawa buah tangan sikit. Bawa buah tangan. Tak payah bawa banyak-banyak, bawa sikit-sikit saja. Moga-moga dia dapat bawa kebaikan. Dan baginda bukan sekadar terbiasa menziarahi kaum Ansar, baginda juga memberi salam kepada anak-anak mereka. Ini bahaya kita yang dah berumuk-berumuk ni.
Jumpa orang dewasa, Assalamualaikum. Okey, tapi jumpa budak buat tak peduli je. Ini tanda tak bagus. Ini tanda tak bagus. Semua asal dia tu Islam aja bagi salam. Maka budak ni terasa sangat dihargai kalau kita yang dewasa bagi salam. Sangat-sangat mereka akan menghormati. Dan Nabi suka mengusap kepala mereka. Sebahagian daripada kita belajar mengusap kepala anak yatim. Tapi bakhil bukan main. Asal datang je bulan-bulan tertentu, pergi usap aja. Banyak kau punya cantik. Takkan nak usap aja. Kan ya? Bakhil. Tak, maksud usap itu adalah kasih sayang. Kasih sayang. Dan Nabi juga kuat mendoakan kebaikan bagi mereka. So apa yang Nabi buat yang pertama dengan kaum Ansar? Menziarahi mereka. Kemudian memberi salam kepada mereka. Kemudian mengusap kepala mereka. Maksudnya menunjukkan kasih dia kepada mereka. Tambah-tambah kita pula sunnah dia apa? Bagi hadiah. Saling bertukar hadiah membangunkan rasa kasih sayang yang sangat kuat. Suami isteri cuba tanya berapa lama dah hadiah tak bagi. Awak je yang asyik tunggu hadiah daripada suami. Awak bagi ke tidak dengan dia? Contohlah, sebab ni kuliah perempuan. Jadi dia tanya gitu. Suami, awak bagi ke tidak hadiah pada isteri? Bukan kata perlu bagi emas satu jongkong, bukan. Tak perlulah. Tapi bagi sesuatu yang pasangan kita suka ya, yang mengikut kadar mampu kita, dan kemudian mendoakan mereka. Ini amalan yang sangat-sangat sempurna. Ya, dalam hadis ini riwayat An-Nasa'i dalam kitab Fadail dan dalam Sunan Al-Kubra, dan hadis ini disahihkan oleh Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Semua sahih. Nak menunjukkan apa perkara yang ketujuh? Perkara yang ketujuh, tingginya darjat kaum Ansar kerana Nabi mengakui bahawa mereka lah kaum yang paling Nabi sayang. Boleh tak kita menjadi lebih daripada mereka? Dah tentu tak boleh lah. Dari sudut ni, dah tentu kaum tak boleh. Tapi dari sudut individu boleh ke tak boleh? Boleh kalau kita menyantuni dan mengikuti serta meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-8. Nabi SAW mengangkat darjat kaum Ansar ni kenapa? Sebab Nabi kata kepada mereka, bersabarlah hingga kalian bertemuku di telaga Kautsar. Nabi jamin kaum Ansar akan jumpa dengan Nabi di telaga Kautsar. Baik ya. Inilah kalimat. Maksudnya kalimat apa? Nabi kata, ya kaum, wahai kaum Ansar, kamu akan jumpa aku. Ya. Inilah kalimat yang Nabi SAW ucapkan kepada Ansar. Duhai betapa agungnya. Kita belum tentu. Ya, alangkah indahnya janji yang membuat dunia dan segala kemewahannya yang fana ini menjadi tidaklah bererti apa-apa, melainkan kita sudah dijamin akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bertemu pula tu di telaga Kautsar. Ada masalah apa? Internet. Begitu indahnya pertemuan bersama baginda di tempat yang dialiri oleh sungai Al-Kautsar, sebuah telaga dalam syurga. Al-Kautsar ni apa? Telaga Nabi. Telaga yang ada di mana? Di syurga. Ya, di syurga. Yang Allah berikan kepada Nabi sebagai sebuah penghormatan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dapat bertemu Nabi di telaga Kautsar, maka diberi hak untuk minum air di telaga Kautsar, dan dikatakan orang yang minum itu maka dia tidak akan dahaga. Malah dia menikmati kesegaran, membugarkan tubuh badannya. Telaga Kautsar. Okey, bukan semua orang dapat bertemu Nabi di tempat ini.
Yahya bin Sa'id mendengar Anas bin Malik, sekali lagi Anas bin Malik. Ia berkata apa? Iaitu tatkala sahabat ini menemui Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Nabi memanggil orang-orang Ansar dan hendak memberikan negeri Bahrain, tetapi mereka menjawab tidak sampai diberikan kepada saudara-saudara kami dari kalangan Muhajirin wilayah yang seperti itu. Nabi kata, wahai kaum Ansar, nih kita dah menang dah, kita dah hidup aman tentram dah. Satu wilayah di Bahrain, nama sekarang Bahrain. Satu wilayah ini kata Nabi nak dibagi kepada kaum Ansar. Golongan Ansar kata tak apa. Bagilah dulu kepada Muhajirin yang bersusah payah daripada Mekah datang sini tu, bagilah kepada mereka tu. Oh Allah Rabbi. Kalau kita ni ke dua kali Bahrain lah kalau nak bagi. Tu kan. Perangai kita, ya Allah. Ada pasar raya, Giant Taman Permata contohnya. Dulu ada TC Taman Permata ya. Dulu sekarang tak ada dah rasanya. Masa saya muda-muda dulu, saya duduk sini dulu. Duduk ulang lega. Kan, TC Permata tu. Kadang-kadang, dekat Giant tu dia tulis dah. Minyak satu paket saja. Dia bawanya daripada atuk turun sampai ke cucu. Punya jahatnya perangai kita. Awak ingat awak seorang nak goreng ikan, orang lain tak boleh. Gula 2 paket aja, dibawanya satu rumah keliling. Habis semua. Bakat beli dua balik rumah, ya Allah 40 paket ada. Cek kencing manis, belum makan gula tu kencing manis 30. Tu kadang tak sedar ke diri kita. Tapi kalau kita belajar daripada ni, maka Allahur Rabbi. Sehinggalah kaum Ansar ni kata, jangan. Ya Rasulullah, tak apa, kami jangan bagi dulu. Bagi kat Muhajirin dulu. Berbanding kita, bagi kat kami dulu. Biarkan mereka dulu, biar. Bagi kami dulu. Gitu. Ya. Sehinggalah bila mendengar jawaban itu, maka Nabi SAW menjawab, imma la fasbir hatta talqauni fa innahu sayusibukum ba'di atharah. Jika kalian tidak mahu menerimanya, iaitu negara Bahrain tadi itu, maka bersabarlah sampai kalian akan bertemuku, yakni di telaga milikku di syurga, kerana sepeninggalanku kelak kalian akan ditimpa atharah. Apa itu atharah? Iaitu suatu masa ketika mereka tidak lebih diutamakan daripada kaum lain, tapi mereka itu sabar menunggu di syurga. Nah, dunia kita ni, kalau tanya peribadi kita, kalau boleh kita nak bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kalau diberi pilihan lah, maka kita nak dua-dua ni bahagia. Tapi kalau tak boleh diberi pilihan lain, maka kita nak bahagia di akhirat, biarlah derita sekejap di dunia. Kenapa derita di dunia sekejap? Sebab sekejap aja. Kalau umur mati 40 kan sekejap aja. Contoh begitu. Tapi di akhirat kita baqa', yakni kekal abadi. Maka sebab itu Nabi pesan, tak apalah kalau kalian tak nak terima. Okey, sebab tu kalau kita bagi sumbangan kepada orang lain atau bagi hadiah, kalau orang tak terima, jangan paksa. Sebab mungkin dia rasa saya tak layak kot untuk menerima yang ni. Jom kita pergi bagi pada orang yang lebih layak. Jadi kita kena hormatlah dia. Tapi kebiasaannya bila orang bagi, maka sebaiknya kita terima. Itu kaedahnya. Orang bagi, kita terima. Dan seandainya benda tu tidak manfaat untuk kita, kita sendiri dalam diam bagi kepada orang lain supaya orang yang bagi kita tu dapat pahala. Dia begitu. Okay? Sebab itu bila ada orang yang nak derma Quran dekat sekolah saya tak terima. Sebab anak murid saya ada 50 orang, Quran dah ada 200. Gitu. Jadi sepatutnya kita fikir tentang apa benda yang manfaat kepada budak-budak tu. Contoh sekarang,
nak dapat telur cukup susah. Kan? Maka siapa yang boleh beli telur, hantar tahfizat. Itu je keperluan semasa pada ketika itu. Itu yang lebih manfaat. Sebab tu salah seorang sahabat Nabi dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni kata banyak, nak mati ada seorang je anak perempuan. Agak-agaklah sebelum mati apa benda yang aku nak buat supaya hidup aku dapat pahala, mati pun aku dapat pahala." Nabi kata, gali perigi atau buat saluran air, alirkan air. Kenapa? Pada waktu itu keperluan adalah air. Pada waktu tu ya, keperluan adalah air. Gitu. Sebab tu kalau kita melihat, maka Nabi SAW kata tak apa kalau tak nak terima, tapi apa yang perlu kalian tahu adalah nanti kalian cuma perlu bersabar di dunia, tak dapat harta yang banyak, sabar sekejap, nanti jumpa dengan Nabi di Al-Kautsar, di telaga Kautsar. Kat mana tu? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Usaid bin Khudair melihat salah seorang daripada kalangan Ansar dan bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkatku sebagai pembantu sebagaimana si fulan?" Maka baginda pun bersabda, "Satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Sepeninggalanku kelak kalian akan mengalami atharah, maka bersabarlah sehingga kalian bertemuku di telagaku dalam syurga. Salah seorang orang Ansar kata, "Kenapa tak lantik aku jadi ketua?" Sebahagian besar Ansar tak mahu benda-benda ni semua. Tapi di kalangan Ansar ada juga yang jiwanya macam muhajirin, macam orang lain. Biasalah manusia. "Ya Rasulullah, kenapa tak lantik aku?" Maka Nabi kata, "Sabar. Biarlah dunia tak dapat, tapi di akhirat kalian akan dapat benda yang orang lain mungkin tak dapat, iaitu bertemu dengan aku di telaga Al-Haud." Ya, Al-Haud itu telaga Al-Kautsar namanya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan Imam Tirmizi. Jom kita tengok. Itu nilai dia. Jadi tinggi tak? Sangat tinggi. Apa dia yang tinggi itu? Golongan Ansar. Sebab Nabi kata, Nabi cop mereka adalah orang yang bakal bertemu Nabi dalam syurga. Kat mana pula tu? Di telaga Kautsar, di tempat yang paling indah lah. Okey, baik. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Siapa-siapa teringin nak tanya je, angkat tangan dan terus tanya. Tak payah tunggu. Baik, yang ke-9. Kenapa Ansar ini besar sangat, tinggi sangat di sisi Nabi dan di sisi Allah ni? Kenapa? Sebab Nabi meminta ampun untuk Muhajirin dan juga Ansar. Nabi minta ampun bagi mereka. Allahu Akbar. Nah, Humaid Al-Thawil bertutur, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata pada saat perang Khandaq." Khandaq ni apa? Parit. Perang tu Nabi perintah buat parit ketika itu. Orang-orang Ansar menyeru, "Kamilah yang membai'ah Muhammad." Maksudnya kamilah yang telah berjanji dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji kami apa? Bai'ah kami untuk berjihad sepanjang hidup kami, selama-lamanya. Tu dia punya bai'ah. Ya, bai'ah dia adalah kami akan berjihad sepanjang hidup kami, yakni bersama dengan Nabi. Lalu Nabi membalas seruan mereka dengan doa berikut, "Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah farhamil ansara wal muhajirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki selain kehidupan akhirat, maka muliakanlah Ansar dan Muhajirin. Itu doa dia. Yang nombor 1, Nabi doa sedemikian, maka doa Nabi apa? Muliakan Muhajirin dan Ansar. Tetapi Nabi mulakan kalimah itu, "Farhamil ansar wal muhajir."
Ansor dulu yang Nabi sebut. Walaupun pada hakikatnya Muhajirin meninggalkan keluarga mereka. Orang Mekah nak pergi Madinah, meninggalkan segala harta benda mereka, meninggalkan segala perniagaan mereka. Ada sahabat yang dia bukan orang Mekah, tapi dia merantau ke Mekah, buka perniagaan kaya raya. Tapi bila dia nak ikut Nabi, maka orang-orang Quraisy kata, banyak kau punya cantik. Udah datang sini cari kekayaan dekat Mekah, tiba-tiba nak bawa pergi Madinah kekayaan itu. Apa dia kata? Kalau inilah yang menghalang aku untuk berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tinggalkan semua untuk kalian. Dan dia pergi dengan selai sepinggang. Kita suami ajak pindah rumah pun tak nak. Hati-hati puan. Sebab kalau belajar dalam hukum wanita dan isteri yang nusyuz kepada suaminya, salah satunya apabila suami mengajak pindah bersamanya kerana sesuatu urusan keluarga, sama ada sementara maupun kekal, maka ikutilah dia. Barang siapa yang engkar, maka dia derhaka kepada suami. Boleh buka dalam kitab Mahasinul Islam, kitab keindahan Islam. Saya mengajar kitab ini di sebuah anak syarikat Kementerian Keuangan di Cyberjaya. Bahaya. Sebab ada saya terima messenger dari message daripada Facebook beberapa minggu yang lepas daripada seorang sahabat yang dia di antara ahli masjid dan dia salah seorang daripada AJK juga, orang yang sangat baik. Dan tiba-tiba isteri ketika diminta untuk berpindah sebab dia dapat daripada manager naik GM, General Manager, dengan kenaikan gaji dia itu 10 kali ganda. Cuma perlu berpindah ke Kuala Ketil, Kedah, kampung saya. Ya, tu kan. Bini dia kata by hook or by crook. Tu macam tu lah. Tak mau. Saya nak duduk di KL juga. Saya tak mau pergi mana-mana. Begitu begini. Sedangkan suami memikirkan untuk keluarga. Bukan untuk diri dia, untuk keluarga. Untuk bila mana dia pergi sana dapat gaji lebih, zakat akan dapat dikeluarkan lebih, beri bantuan kepada komuniti juga lebih. Tapi isteri tak mau terima. Lantas isteri mengungkapkan mohon cerai sebanyak 8 kali. Abang dengar ke tak dengar? Itu orang Kedah, saya lah. Orang tu bukan orang Kedah. Tapi dapat tawaran sana. 8 kali minta cerai. Sampai macam tu. Jadi seboleh mungkin harap-harap isteri-isteri yang belajar ilmu ni, maka janganlah jadi gitu. Mana ada pasangan kita, itulah ada kita. Itu je. Beradalah di sisi dia sampai bila-bila, jangan pernah rasa jemu. Sebab dia akan pergi bila-bila masa je tanpa kita sangka. Cukup-cukup bahaya. Menyesal ni tak tahu nak cakap. Ini saya takut. Dan yang paling sedih lagi, bila mana isteri yang 8 kali minta cerai tadi, yang engkar itu juga adalah ahli ilmu seperti puan-puan. Bukan tak mengaji, kita mengaji 50 wasiat untuk wanita. Tapi ya Allah, sebab tu hati-hati ilmu bukan sekadar letak di akal. Kerana bila letak di akal itu sekadar pengetahuan, tahu. Tapi ilmu kena lontar dalam hati, itu menjadi kesedaran. Orang yang sedar, dia boleh ikut sunnah Nabi, dia boleh akur. Tapi orang yang tahu tanpa sedar, dia tak boleh buat apa-apa dengan ilmu dan ilmu tak jadi manfaat. Sangat-sangat bahaya. Sekadar saya share lah kejadian benar. Sebab saya jadi ustaz ni, ceramah ni lebih kurang 15-16 tahun. Dan macam-macam. Ada orang hantar surat cinta. Ada orang, betul. Kan ada orang hantar WhatsApp secret admirer. Hantar bunga dekat ustaz dalam WhatsApp tu, bum. Kita tekan tu bunga tu jalan dum. Ada. Ya Allah, macam-macam. Okay.
Jadi macam cerita ni macam-macam lah. Cerita rumah tangga, walaupun saya bukan kaunselor Jabatan Agama, tapi ada orang yang minta. Cuma kita boleh share pengajaran. Pengajaran dia adalah mudah je. Isteri simple. Apa yang paling mudah untuk isteri nak masuk syurga? Wajah dia bila dipandang oleh suami menyenangkan. Dah selesai. Dah selesai. Kemudian bila suami menyuruh, maka jawabannya, okey bang. Tenang aja. Walau dalam hati ada bom atom. Ya sungguh. InsyaAllah Allah tolong kita. Okey? Baik. Kita pergi yang nombor 9 tadi tu apa? Nombor 9, Nabi ni bukan sekadar biasa-biasa. Malah apabila Nabi mendengar ungkapan daripada orang Ansar, kami bai'ah Nabi, akan bersama Nabi dalam perjuangan dakwah Nabi selama-lamanya, takkan berubah. Maka Nabi doa, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki selainkan akhirat. Farhamillah, maka muliakan atau rahmatilah Ansar dan juga Muhajirin. Nabi doa supaya Ansar diberi kemuliaan. Dan seterusnya Sahal bin Sa'ad bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan ketika itu kami sedang menggali lubang dan memikul tanah di bahagian belakang kami. Lalu baginda bersabda, kami ni siapa? Ansar, yang mana tengah dalam perang Khandaq digali parit. Ada yang tengah menggali, ada yang bubuh tanah dekat belakang nak usung pergi buang. Maka Nabi datang, Nabi sebut pada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Faghfir lil humajirina wal ansar. Maka ya Allah tolong ampunkan muhajirin dan juga ansar. Ketika Allah minta supaya rahmatilah, dia minta kepada Allah, Nabi minta rahmatilah atau muliakan, Nabi sebut muliakan Ansar, kemudian baru Muhajirin. Ketika minta keampunan, maka Nabi minta ampun dulu bagi pihak Muhajirin dan kaum Ansar. Kenapa? Sebab orang Muhajirin ini lebih awal masuk Islam dan lebih lama. Jadi kita ni bila lama hidup, adalah kemungkinan salahnya lebih banyak. Golongan Ansar ni kan baru masuk Islam, jadi tak adalah banyak dosanya. Bila masuk Islam saja, maka hidup kita itu kalau dulunya dia kafir, maka dia seperti waladat ummuhu, dilahirkan semula oleh mak dia. Begitu. Jadi sebab itu kalau kita melihat sini, tingginya darjat golongan Ansar adalah kerana apa? Kerana Nabi meminta Allah memuliakan Ansar, dan Nabi juga meminta supaya Allah memberi keampunan. Faghfir lil muhajirina wal ansar. Macam tu kita sama. Doa dalam solat kita itu jangan tunggu tu imam baca. Kita, ya Allah, ya Tuhanku, tolong ya Allah ampuni dosaku, dosa ayah dan ibuku, dosa pasangan hidupku. Kadang kesian dia naik motor tu pergi kerja, aksiden setahun 12 kali. Ya, kaki penuh besi. Ada sahabat-sahabat. Orang lelaki ni, walaupun dia tak nampak sangatlah usaha dia besar, tak nampak kalau kita tak kaji. Tapi begitulah perjuangan dia tu. Begitu je lah. Pakai t-shirt pagoda tu. Sampai koyak-koyak tak minta t-shirt baru ni. Selipar tu kan, tak tahulah, bocor dah tengah. Kan kadang-kadang dia tak minta pun, kesungguhan dia tu. Dapat duit, dia tak pernah fikir pasal diri dia. Bukan semua lelaki lah, tapi itu bagi tahu juga. Nanti dia kata, ustaz tak ada pun. Bukan, nanti dulu. Dan begitulah, maka kita raikanlah, inilah nilai-nilai yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak minta doa, doa untuk kita, pasangan hidup, mak bapa, anak-anak, keturunan, dan juga muslimin dan juga muslimat. Allahu Rabbi. Kalau kita rajin doa gitu,
maka insya-Allah orang lain juga akan doakan. Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan? Walil muslimina wal muslimat. Itu maka minta. Ustaz, saya tak faham bahasa Arab, saya tahu Jawa. Jawa pun boleh. Iya, sungguh. Okey, baik. Yang ke-10 apa? Kelebihan orang-orang Ansar ni kenapa? Sebab orang-orang Ansar ibarat sebagai harta pusaka peninggalan Nabi. Orang Ansar ni digambarkan sebagai harta pusaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, kalau kita baca di dalam kitab yang ditulis oleh Telaga Biru, Dr. Zahzan, dia tulis 300 hadis yang sahih. Salah satu hadis tentang ilmu, para Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Wang emas dan wang perak. Dinar tu wang emas, dirham tu wang perak kan. Para Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Tapi para Nabi meninggalkan ilmu untuk diwarisi. Ni yang kita duk belajar ni lah. Ilmu untuk diwarisi. Jadi Nabi SAW bersabda, ni kenapa? Sebab orang Ansar ni adalah seperti harta pusaka peninggalan Nabi. Likulli nabiyyin tirkatun wa dai'atun wa inna tirkati wa dai'atil ansaru fahfazuni fihim. Setiap nabi mempunyai tirkatun wa dai'atun, harta peninggalan dan juga titipan, ya, harta simpanan. Dan wa inna tirkati, adapun harta peninggalan aku, wa dai'ati, dan juga titipan aku itu al-ansar, adalah orang Ansar. Nabi kata setiap nabi ada harta pusaka dia yang dia tinggalkan, maka harta pusaka aku tinggalkan adalah al-ansar. Fahfazuni fihim, maka jagalah titipan aku ini dan hormatilah mereka. Hormatilah. Sebab tu kalau kita belajar tentang mazhab, kalau kita belajar tentang mazhab, dia ada 4 mazhab besar. Bukanlah 4 saja sebenarnya, tapi 4 mazhab tu besar, sempurna. Dia bermula daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i wa Hambali. Imam Maliki ni, kalau tengok dia punya pandangan-pandangan dia, semua berpandukan kepada penduduk Madinah. Sebab itu bila kita mengaji dengan Imam Maliki tidak menyatakan sunat melakukan puasa 6. Puasa sunat Syawal. Tak payah buat. Tidak disuruh pun melakukannya. Kenapa? Sebab selama aku hidup di Madinah, aku tak tengok pun orang Madinah buat. Sebab sedangkan mereka itu orang-orang yang sebegini. Begitu. Tapi pada hakikatnya adalah hadis lain, pandangan-pandangan lain. Begitu. Ya, keadaannya sedemikianlah. So, sebab tu, bila kita belajar, maka kita cek tengok, pengajarannya rupa-rupanya. Inilah kelebihan orang Ansar. Kerana Nabi mengatakan, inilah titipan aku, inilah pusaka aku. Maka Nabi kata, fahfazuni fihim, jagalah titipan aku ni dengan cara yang terhormat. Kan ya, paling tidaklah dia orang dah tak ada dah lah, orang awal tu dah tak ada dah. Paling tidak kita pergi Madinah, berilah penghormatan yang sebaik yang mungkin. Ya, sebahagian ulama kata kalau ada orang miskin di Madinah, maka derma di Madinah itu lebih besar daripada derma di orang miskin di tempat lain. Yang ni bila mana kita berada di sana lah. Tapi kalau kita berada di sini, tak payahlah ngantor di sana. Sini pun banyak lagi. Di sini pun banyak lagi. Ada kawasan sini, kawasan flat terutamanya. Ya, ada kawasan Wangsa Maju, ada kawasan Keramat dan banyak lagi orang yang susah. Tapi bila berada di sana, kata ulama, sebagai ulama kata, maka kalau ada orang miskin, bantulah. Maka kelebihan itu besar berbanding di tempat lain. Itu yang ke-10. Dan yang ke-11. Kenapa kaum Ansar ini tinggi dari sudut pandangan Nabi dan di sudut pandangan agama ni?
disebabkan yang ke-11 dikatakan bahawa sebenarnya kaum Ansar itu penolongnya adalah Allah dan Rasul. Dia tak minta pada orang lain dan dia tak harap kepada orang lain. Allah bantu kaum Ansar secara direct dan Rasul yakni membantu kaum Ansar secara direct. Itu menunjukkan ketinggian darjat mereka. Ketinggian darjat mereka. Abu Ayyub mengutarakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-ansaru wa muzainatu wa juhainatu wa ghifaru wa asja' wa man kana min bani abdillah mawalliya dunan nas wallahu wa rasuluhu maulahum. Ansar satu, Muzainah, bukan Muzayyanah, Muzainah itu kan. Al-Ansaru wa Muzainah wa Juhainah wa Ghifar wa Ashja. Ini semua kaum-kaum tertentu. Dan siapa sahaja yang berasal dari Bani Abdullah adalah para penolongku, bukan yang lainnya. Sungguh Allah dan Rasulnya adalah penolong mereka. Mana-mana yang disebut Ansar, Muzainah, Juhainah, Ghifar, ataupun kita panggil, ada sahabat Nabi kata Abu Dhar Al-Ghifari, atau Asja', atau siapa-siapa yang daripada Bani Abdullah, ayah Nabi SAW turun, maka yang tolong mereka itu mawalliyadunan nas, yang menjadi wali kepada manusia ini, wallahu wa rasuluhu maulahum, maka Allah dan Rasulullah adalah penolong dan pembantu mereka. Terbukti dalam hadis ini. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih, baik lagi sahih. Okey, jadi kalau kita tengok macam mana kita nak dapat penolong daripada Allah dan Rasul ni, yang dapat adalah Bani Ansar, Muzainah, Juhainah, Ghifar dan Asja'. Jadi kita nak dapat macam mana? Maka belajar menjadi seperti mereka. Itu kata ulama, belajar seumpama mereka. Mementingkan yang tu kita ulang-ulang, pentingkan orang lain daripada diri kita. Kecuali waktu solat. Waktu solat kau jangan persilakan orang duduk saf depan. Sila. Dia datang awal boleh duduk, dia silakan orang lain. Itu memang tak kena lah. Kan? Siapa datang dulu, duduk dulu. Berebut-rebut. Kalau terpaksa merangkak. Dalam hadis tu kalau terpaksa cabut undi. Berebut pada kita. Pada kita ni dah tua dah. Relax. Sahabat Nabi umur 15 pergi perang, duduk saf pertama perang. Kita umur bukan 15, 75. Solat tak duduk saf pertama lagi. Rugi. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan tak apa. Sunnah bagi orang lelaki paling hadapan. Sunnah bagi orang perempuan paling belakang. Akhirnya semua pakai duduk belakang, depan tak ada orang. Maksud belakang itu adalah belakang daripada pihak saf dia begini, saya imam. Jadi saf yang depan dewasa lelaki. Saf selepas dewasa lelaki, kanak-kanak lelaki. Selepas itu kanak-kanak perempuan, lepas tu dewasa perempuan. Itu betul. Tapi perangai kita pula ngalau anak pergi jauh. Kau pergi sana, kau budak-budak kan, kau belum potong. Dia kata gitu. Tak, senonoh betul. Ada makcik-makcik pun bukan main punya garang dengan budak-budak. Tak tahu mana hukum dia ngaji dah. Sebab tu budak pun meluat dengan kita. Tengok pun ya Allah bengisnya. Patut budak tu ada, tarik duduk sebelah kita. Usap kepala dia, jom solat sebelah cik. Itu baru betul. Ni tengok. Ni pakai pampers ke tidak ni? Ya Allah, sibuk. Okey. Baik.
Seterusnya itu, kenapa? Sebab mereka itu pembantu mereka adalah Allah dan Rasul secara direct. Yang ke-12, ini kita tak kupas panjang kenapa? Sebab dia direct. Ya, yang ke-12, kenapa terbaiknya kaum Ansar itu? Sebab apa? Seandainya bukan kerana hijrah, nescaya kata Nabi, aku jadi orang Ansar. Nabi. Dia kata dia ada keinginan untuk jadi orang Ansar. Sebab hebatnya orang Ansar. Maka sebab itu Ansar ditinggikan darjat. Dan Nabi pernah bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad secara muttafaqun alaih dari Abdullah bin Zaid. Boleh kita tengok dalam kitab Sahihul Jami'. Apa Nabi kata? Al-Ansaru syi'arun. Orang-orang Ansar itu adalah seumpama pakaian dalamanku. Wannasu pakaian, sedangkan yang lainnya adalah pakaian luarku. Wannasu dia ditharun walau anna an-nasa istaqbalu wadiyan aw syi'ban wastaqbalat al-ansaru wadiyan lasalaktu wadiyal ansar wala lal hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Tu sampai Nabi kata gitu. Orang-orang Ansar laksana pakaian dalamku. Maksudnya penutup yang mengemaskan, yang menyelamatkan. Ya, sedangkan yang lainnya adalah pakaian luarku. Jadi hak penting dulu tu, ya. Dan seandainya manusia menempuh suatu lembah atau jalan, lalu orang-orang Ansar menempuh lembah yang lain, nescaya aku akan menempuh lembah yang ditempuh oleh orang Ansar. Kerana biasanya orang Ansar memilih untuk tidak mementingkan diri sendiri, malah dia buat semua kerana orang lain. Dan seandainya walau lal hijratu lakuntu, maka seandainya bukan kerana hijrah, nescaya aku sudah menjadi orang Ansar, tak mau balik dah Mekah. Tapi disebabkan Nabi bila habis di Madinah, maka ada Fathul Makkah, kemenangan di Mekah, membuat pembukaan kota Makkah. Kalau ikut hati Nabi ada di mana? Di Madinah. Di Madinah. Ya. Jadi sebab tu kalau kita tanya sebahagian orang Arab, samalah kalau kita pergi Madinah, kita pergi Mekah. Di Madinah lebih sejuk daripada di Mekah. Di Madinah. Orang Arab kalau kita tanya, mereka lebih suka pergi Madinah. Begitu. Tapi nak bagi tahu apa? Itulah bumi Nabi SAW. Ya, tetapi kita kena ingat tak dalam hadis ketika berubahnya kiblat daripada Palestin ke Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa. Kenapa Allah ubah? Sebab rindunya Nabi SAW. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, duduk di Mekah antara 16 hingga 17 bulan, setahun lebih. Ya, dalam setahun lebih itu, tapi Allah sangat memahami Nabi. Nabi selalu merenung-renung arah ke arah Mekah. Maka Allah perintahkan dalam Quran, sehinggalah ketika solat asar, sebahagiannya kata solat subuh, tapi kebanyakannya kata solat asar, tengah-tengah solat, maka Nabi pusing ke arah menuju ke Mekah. Begitu. Nak menunjukkan bahawa kedua-dua kota itu adalah kota yang sangat suci. Di dalam Islam ada satu tuntutan kepada kita untuk ziarah 3 kota suci. Ya, walaupun pada hakikatnya ada penambahan 4, iaitu Syria. Ya, Syria ni bumi aulia lah, bumi anbiya. Pertama sekali Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Jadi ada 3 tempat. Cuma Masjidil Aqsa tu ada sedikit perbalahan sebahagian pandangan ulama. Ulama kata kalau kita pergi, kita bagi duit dengan Yahudi. Kita pergi sewa hotel, kita pergi jalan kat situ, kena bayar gini. Akhirnya orang Yahudi dapat duit perniagaan. Orang Palestin, mereka tembak.
Tapi kita kalau nak setakat nak pergi tengok, mereka okey. Sebab apa? Sebab bagi untung kat mereka. Jadi kadang-kadang ada sebahagian orang Palestin pun tak suka kita pergi. Kenapa? Double standard. Oh, mereka ni okey. Tapi kami kena bunuh. Kami kena halau. Habis orang Malaysia tak ada rasa apa-apa ke pergi? Begitu. Kan? Itu ada sebahagian ulama tak setuju. Bila kita pergi, selagi berada di tangan mereka lah. Selagi itu, sebahagian ulama itu tak setuju sebab kita bagi tambahan ekonomi kepada mereka. Ya, dan macam-macam lah, itu perbincangan sekadar itu. Jadi kita nak bagi tahu di sini perkara yang ke-12, yang terakhir pada hari ini adalah Nabi SAW kata, kalaulah bukan kerana aku ni orang yang berhijrah sana sini, dah tentu aku jadi orang Ansar, duduk dengan orang Madinah. Okey, baik. Habis 1 jam. Bukannya lama mana. Sekejap aja. Tak sempat nak menguap. Ya, sungguh. Atau dah banyak. Okey, baik. Jadi kita ulang balik daripada nombor 7. Sebab nombor 6 tu kita dah masuk tadi kan. Ulang balik. Ketinggian kaum Ansar yang ke-7 adalah kerana mereka orang yang paling dicintai Nabi SAW. Yang ke-8, kerana mereka itu telah dijanjikan oleh Nabi bertemu di Telaga Kautsar dalam syurga. Yang ke-9, kerana Nabi meminta ampun bagi mereka. Tinggilah darjatnya tu. Dan seterusnya yang ke-10, kerana Nabi mengatakan kaum Ansar adalah pusaka yang ditinggalkan. Yang ke-11, kerana kaum Ansar itu penolong mereka adalah Allah dan Rasul. Dan yang ke-12, kerana Nabi mengakui kalau bukanlah aku ni orang Mekah, aku nak kekal duduk dengan orang Ansar, jadi orang Ansar. Jadi ada banyak lagi yang kita akan bincang, tapi kita bukan bincang tentang orang Ansar dan tinggalkan untuk Ansar saja. Tapi kita kena ambil 12 benda ni masuk dalam jiwa kita. Seperti mana kalau Nabi sayang dekat dema, Nabi akan sayang kat kita kalau kita pun perangai macam dema. Gitu lebih kurangnya. Wallahu a'lam. Baik, 1-2 soalan silakan kalau ada. Sila. Kenapa Allah menjanjikan? Kenapa? Okey. Hakikatnya di situ kalau kita belajar dalam sirah lah, dalam sirah, maka Allah nak tunjukkan bagaimana bentuk Nabi dalam dakwah. Dalam dakwah boleh ke tidak Allah ni dia bagi kepada Nabi ketika nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, boleh ke tidak Allah ambil Nabi dan kemudian Allah letak macam tu? Boleh ke tak boleh? Boleh. Paling tidaklah pakai kapet Zam-Zam Al-Kazam sampai dia. Tapi kenapa Allah bagi Nabi jadi susah? Sebab nak bagi kita belajar. Sejarah Nabi tu adalah menjadi petunjuk pedoman kepada umat seperti kita dan belajar daripada apa yang berlaku. Itu kehidupan kita, kehidupan Nabi itu, Nabi ini disebut sebagai Al-Quran yang mobile, yang bergerak. Jadi semua apa yang Nabi buat itu adalah kehidupan yang perlu kita lihat dan kita belajar hukum hakam di dalamnya. Sebab tu setiap sesuatu tu ada petunjuk. Kalau ikut boleh je jadikan Nabi di Madinah. Tapi tak di Mekah dulu. Kenapa di Mekah? Sebab nak selamatkan tempat paling utama Masjidil Haram. Kerana Masjidil Haram ketika Nabi datang, Masjidil Haram dikuasai oleh orang kafir. Ya, di keliling Kaabah itu ada beratus-ratus berhala. Jadi datang bersihkan di situ dulu. Bila dah bersih dekat situ, halangannya besar. Halangan besar. Jadi tak cukup kekuatan, Allah perintah Nabi pergi Madinah. Bina kekuatan di sana dan kemudian datang
datang balik. Begitu. Adalah pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang tak tercapai di akal kita lah. Tapi kita cerita macam mana? Nah, Allah ni dia sebut dalam Quran, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa ikut rasul maka dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan. Hari ni berapa hari bulan? 19. Ada lagi? Okey, tak ada. Seperti mana biasalah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ada di sini atas sumbangan. Setiap kali saya datang mengajar ada kutipan satu. Terima kasih pada Kak Cik yang menguruskan sumbangan bulanan yang tak pernah fail. Tak pernah fail. Datang setiap kali. Saya rasa sumbangan sini yang sumbangan bulanan tu 800 ke sebulan. Ke 1,200. Lebih kurang macam itulah. Ada beberapa kelompok lah. Ada yang di Ampang, ada macam-macam yang hantar. Sehingga saya doa moga-moga perempuan di sentiasa dalam jagaan Allah, sehinggalah urusan-urusan kami ini, urusan saya dengan isteri saya dipermudahkan Allah dalam urusan tu. 1 bulan kita boleh selesaikan urusan anak-anak, urusan gaji staf, urusan bayar segala macam dengan kos bulanan lebih kurang 50 hingga 60 ribu. Tanpa tertinggal walaupun sedikit. Tambah-tambah sekarang ni pula dengan harga beras 2 kali ganda, sedangkan itu keperluan asasi. Tapi alhamdulillah bila kita serah diri kepada Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah hantar orang seperti puan-puan, seperti orang yang duk hantar tiap-tiap, dia hantar je. Tiap-tiap hari ada je dalam saya punya WhatsApp tu. Ada je. Ustaz ni ada sikit-sikit dia pun 100-200 ringgit. Kan? Ada yang setiap hari bank in 10 ringgit, 5 ringgit, 2 ringgit. Ada je. Tengok-tengok sepanjang tahun, dekat 1000 juga dia punya. Begitulah. Moga-mogalah Allah satukan kita seperti mana Allah satukan kita hari ini dalam taman syurga, Allah satukan kita nanti dalam jannatul firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.